Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada guru dan para pelajar sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang etika dan cabaran rakyat Malaysia dalam menangani situasi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Assalamualaikum, saya Nurul Ayuni binti Muhammad. Saya mulakan perbentangan ini dengan pendahuluan. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti adat sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan kepada seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Manakala peradaban adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial serta kebudayaan sesuatu bangsa. Selain itu, Malaysia merupakan negara yang didiami oleh masyarakat yang berbilang kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina, India, Iban dan lain-lain lagi. Meskipun terdapat beberapa etnik di negara ini, pentingnya penghayatan dalam etika dan peradaban dalam menjalani kehidupan seharian yang termasuk masa sekarang, negara sedang dilanda bencana pandemik COVID-19 dengan melakukan tempoh pergerakan PKP demi memupuk kesefahaman antara kaum dalam mencapai perpaduan kaum. Dengan ini, sesuatu etnik itu dipengaruhi dengan beberapa cabaran positif dan negatif terhadap rakyat Malaysia dalam mencapai kemajuan dalam sesebuah tamadun. Seterusnya, saya serahkan perbentangan ini kepada Ain Natasha. Terima kasih Saudari Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Natasha binti Muhammadin. Nombor pelajar 2021617778. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang etika dan cabaran rakyat Malaysia dalam menangani situasi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam aspek sosial. Isu semasa yang dapat kita lihat dalam kalangan rakyat Malaysia iaitu gaya hidup norma baru, iaitu prosedur operasi standard SOP yang telah diperkenalkan dalam kalangan rakyat Malaysia. SOP ini bertujuan bagi membantu rakyat Malaysia mengurangkan rangkaian COVID-19 kepada ekonomi dan juga sosial negara. Kesan negatif sekiranya rakyat Malaysia tidak mengikuti SOP ini ketika berada di tempat-tempat berisiko tinggi dan juga tempat-tempat terbuka akan menyebabkan rakyat Malaysia menjadi pembawa virus kepada ahli keluarga mereka sendiri, malah kawasan setempat mereka. Cara mengatasinya iaitu rakyat Malaysia disarankan supaya memakai pelitup muka, penggunaan sanitasi, penjarakan fizikal 1 meter dengan yang lain dan penjagaan kebersihan diri oleh individu itu sendiri. Majlis Keselamatan Negara MKN menggalakkan pihak peniaga supaya menyediakan termometer dan merekodkan suhu para pelanggan, mengawal bilangan pelanggan memasuki premis dan juga penggunaan sanitasi tangan dan disinfeksi premis dan kemudahan perniagaan. Kesan positif daripada isu semasa ini, sekiranya rakyat Malaysia mematuhi SOP, rakyat Malaysia dapat dididik untuk mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan ketika berada di tempat-tempat yang berisiko. Di slide yang seterusnya, saya ada menyediakan paparan contoh isu semasa daripada artikel yang telah dicari, iaitu tentang COVID-19 menjalani kehidupan beretika dan berintegriti dalam perniagaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dipersilakan pembentang yang seterusnya. Terima kasih Saudari Ain Natasha di atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Afrina binti Tarmizi dan saya akan menyambung pembentangan tentang etika dan cabaran rakyat Malaysia dalam menangani situasi Perintah Kawalan Pergerakan. Isu yang seterusnya adalah berkaitan dalam aspek pendidikan. Cabaran atau isu semasanya adalah kaedah pembelajaran secara atas talian telah dijalankan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sebagai contohnya, para guru dan pelajar hanya berkomunikasi menerusi platform digital seperti aplikasi Google Meet, Microsoft Teams atau Zoom. Jadi, kesan negatifnya adalah belajar secara online akan membuatkan pelajar mudah terganggu dengan benda lain. Sebagai contohnya, diganggu dengan mesej-mesej dari WhatsApp, tertarik dengan media sosial dan mungkin juga diganggu dengan suasana yang bising di dalam rumah mereka. Jadi, cara mengatasi isu ini adalah pelajar hendaklah memberikan kerjasama dan tumpuan yang sepenuhnya semasa sesi pembelajaran bagi tujuan menghormati guru.
Yang kedua, pelajar juga perlu melibatkan diri secara aktif dan tidak hanya mendiamkan diri terutamanya apabila berhadapan dengan sebarang masalah pembelajaran. Walaupun pembelajaran dilakukan secara dalam talian, pelajar dinasihatkan agar memakai pakaian yang bersesuaian serta berpenampilan kemas. Kesan positif jika isu ini dapat diatasi adalah para pelajar dapat mengambil berat dan mempraktikkan adab belajar yang baik walaupun ianya dilakukan secara dalam talian. Slide seterusnya adalah contoh isu semasa yang diambil daripada artikel MSTAR yang bertajuk "Kelas online bukan bererti tidak perlu hormat pendidik. Doakan guru antara adab yang digariskan Imam Al-Ghazali." Baiklah, di dalam artikel ini telah menerangkan tentang adab-adab bersama guru tetap perlu diraikan sebagaimana yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, dipersilakan Nasuha untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih saudari Afrina. Assalamualaikum, saya Nurul Nasuha binti Ahmad Razi. Di sini saya akan membincangkan berkaitan isu cabaran rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari aspek kesihatan. Seperti yang kita semua sedia maklum, masyarakat Malaysia yang barangkali mempunyai isu dalam mengawal pemakanan yang sihat supaya tidak mengundang pelbagai penyakit. Penduduk bekerja maupun warga emas akan mengalami tekanan mental dan emosi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dan tambahan pula tempoh ini menyebabkan setiap golongan sukar untuk bergerak keluar dari rumah. Jadi, hal ini secara tidak langsung akan mengundang pelbagai penyakit seperti obesiti jika masyarakat tidak menjaga pemakanan sepanjang pandemik COVID-19 dan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dijalankan. Anda dapat melihat artikel yang saya lampirkan di bawah yang ditulis oleh Sofia Ahmad pada 9 April 2020 berkaitan isu waspada obesiti kerana resepi viral ketika PKP. Jadi, golongan ini haruslah menjaga pemakanan yang sihat dan mempraktikkan latihan fizikal dari rumah seperti bersenam, bercucuk tanam dan membersihkan kawasan perumahan agar badan sentiasa cergas dan aktif supaya penyakit obesiti dapat dielakkan. Dan secara tidak langsung, kawasan persekitaran juga bersih dan bebas dari penyakit COVID-19 yang tular di negara Malaysia. Jadi, masyarakat mendapat rehat yang mencukupi dan mengamalkan pemakanan yang sihat dari rumah. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudari Atira untuk membentangkan cabaran seterusnya. Terima kasih kepada saudari Nasuha. Saya, Wan Atira binti Wan Omar, akan menerangkan tentang cabaran yang seterusnya. Cabaran yang seterusnya ialah dari segi ekonomi, iaitu peningkatan kadar pengangguran tenaga kerja dan siswazah di Malaysia. Wabak COVID-19 telah menyebabkan ramai tenaga kerja kehilangan pekerjaan serta siswazah pada masa kini sukar untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Wabak COVID-19 juga telah menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di mana sektor ekonomi tidak dibenarkan untuk beroperasi. Kerana mana-mana sektor yang melibatkan pelbagai pihak tidak dibenarkan beroperasi bagi mengengkang penularan COVID-19. Masyarakat juga tidak dibenarkan berada di kawasan yang ramai, sesak dan dinasihatkan untuk sentiasa berada di rumah. Hal ini telah menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan serta hilang punca pendapatan dan secara tidak langsung telah melumpuhkan sektor ekonomi negara. Bagaimana cabaran ini dapat diatasi? Sudah tentu pihak yang terlibat perlulah mengutamakan warga negara dalam pengambilan pekerja agar pengangguran di Malaysia dapat diminimumkan. Daripada sumber rujukan juga, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ismail Sabri,
yakin sasaran kerajaan mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan kepada masyarakat agar masalah ini dapat dibendung. Bagaimana cabaran ini dapat dikaitkan dalam konteks etika dan peradaban? Semestinya, cabaran ini telah melahirkan masyarakat yang sentiasa positif, bertanggungjawab terhadap tugas yang digalas, sama ada sebagai seorang ketua keluarga, seorang anak, seorang majikan, pekerja dan sebagainya. Mereka juga sentiasa berusaha untuk mencari sumber pendapatan. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudari Husna. Terima kasih saudari Wan Nur Atirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna binti Abdul Aziz akan menyambung cabaran yang seterusnya. Bercakap berkaitan cabaran rakyat Malaysia dalam menangani Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kita boleh lihat cabaran dari segi aspek teknologi dan multimedia. Apa yang dapat kita lihat, teknologi atau media sosial merupakan satu keperluan pada masa kini. Hal ini kerana dunia dikelilingi dengan sains dan teknologi yang membawa pengaruh yang besar kepada ketamadunan manusia zaman sekarang. Namun, ada segelintir individu atau masyarakat yang tidak beretika dengan menyebarkan maklumat atau berita palsu berkaitan penularan COVID-19 ini. Terdapat banyak kes-kes berkaitan COVID-19 yang direka atau ditokok tambah yang mana disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika dan ia boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, masyarakat maupun negara. Contohnya kita dapat lihat isu semasa berkaitan penyebaran mengenai vaksin yang pada asalnya bertujuan mengekang penularan wabak ini. Namun, terdapat perdebatan yang tidak tepat di kalangan masyarakat mengenai vaksin ini yang menyebabkan orang ramai mula meragui keberkesanan dan keasliannya. Faktor inilah yang menjadi punca munculnya keraguan orang ramai terhadap usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian dan kerajaan. Selain itu, perkongsian berita yang tidak sahih ini sedikit sebanyak dapat mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Contohnya, masyarakat bertindak lebih arif dalam menyuarakan hujah berbanding pakar. Bagi mengatasi kesan negatif ini, pihak kerajaan atau pihak berkuasa perlulah bertindak tegas dengan cara mengenakan denda kepada individu yang menyebarkan berita palsu berkaitan COVID-19 dan kempen kesedaran juga amat penting kepada semua golongan supaya mereka lebih peka dalam berkongsi maklumat yang diterima. Dari sudut positif pula, media sosial ini sangat penting kepada setiap manusia kerana dengan adanya platform media sosial ini, ia dapat memudahkan orang ramai berinteraksi sepanjang tempoh PKP dan mereka juga dapat mengikuti perkembangan berita-berita semasa daripada Kementerian Kesihatan berhubung pandemik yang melanda. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada Nurul Husna. Seterusnya, saya teruskan dengan kesimpulan. Iaitu, kita dapat mengetahui nilai-nilai murni dan etika dan peradaban yang digunakan untuk menentukan tingkah laku seseorang manusia. Apabila kita dapat mengenali etika, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik. Kita dapat mengetahui asal-usul etika daripada peradaban Barat, India, Arab dan Cina dan interpretasi mereka tentang etika mereka. Tingkah laku yang baik juga adalah salah satu etika yang penting. Ini kerana apabila kita dapat menjaga tingkah laku kita, kita dapat mengharmonikan nama negara kita sebagai negara rakyatnya yang sangat baik. Sebagai penutup, peradaban penting pada hari ini bagi menjamin kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Hal ini dapat membuktikan bahawa dengan menghayati konsep etika dan peradaban dalam masyarakat dapat mengajarkan erti perpaduan dan dapat membina negara yang maju dari segi politik, ekonomi dan sosial. Bukan itu sahaja, perbezaan agama dan budaya bukan penghalang dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia ke arah interaksi yang positif. Akhir kalam, penghayatan peradaban yang mapan mampu menghadapi fahaman sekular yang membentuk
membantukan perkembangan yang positif dari sesebuah negara, terutamanya negara Malaysia.